Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, insya-Allah. Hari ini saya akan berkongsi sebuah kitab yang berjudul Al-Iqtisadu fil I'tiqad. Yang mana kitab ini dikarang oleh Hujjatul Islam, iaitu Imam Abi Hamid Al-Ghazali, yang mana beliau lahir pada 450 Hijrah. Baik, saya tak terangkan apa yang terkandung dalam kitab ni, tapi saya terangkan penyusunan Imam Razi terhadap kitab akidah. Kalau kita lihat kepada biasanya yang kita belajar seperti Sanusi sebagainya, akidah Sanusi dia bentang memula ilahiyat, lepas tu nubuat, lepas tu samayat. Okey, itu biasa. Semua kalau orang belajar ilmu akidah, dia akan biasa dengan benda ni. Tapi Imam Ghazali dia susun sangat menarik. Ikut susunan Imam Ghazali susunannya, kita akan tahu bagaimanakah cara nak mentanzihkan Allah dengan baik. Okey, pertama Imam Ghazali meletakkan perbahasan Zatullah Ta'ala, tentang berkaitan dengan zat Allah Ta'ala. Okey, permasalahan seperti Allah tidak berjisim, Allah tidak mengambil ruang, Allah tidak ada di mana-mana tempat, Allah, kita boleh melihat Allah. Semua pembahasan tu, bila kita katakan Allah tidak itu, Allah tidak ini, Allah tidak itu, Allah tidak ini, maka kita akan membina satu i'tiqad bahawa Allah tak sama macam makhluk. Bila kita dah ada satu fahaman Allah tidak sama pada makhluk, barulah di bab ataupun di Kutubus Tsani, di bab yang kedua nanti, perbahasan tentang sifat pula. Bila kita dah ada faham zat Allah ni tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk, maka bila masuk bab sifat tak ada masalah. Allah sifat kudrah ke, Allah sifat iradah ke, confirm tak sama macam manusia. Bila sebut Allah kudrah, maka kudrah tak sama macam kudrah manusia. Kudrah iradah Allah tak sama macam iradah manusia. Nampak penyusunan Imam Ghazali daripada perbahasan tentang zat. Kalau zat Allah tidak seperti makhluk sama sekali, maka kalau perbahasan sifat senang untuk kita masuk. Nampak turutan je daripada zat ke sifat, barulah ke Kutubus Tsani, Kutubus Tsalis. Kutubus Tsalis pula adalah menceritakan tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Allah nak buat ikut suka Allah, Allah nak tinggalkan pun ikut suka Allah. Nampak? Tak ada paksaan. Maka kat situ kita faham bahawa sifat wajibul wujud ataupun Allah tu adalah wajib. Maka bila kata Allah wajib, Allah boleh buat itu, boleh buat ini dengan kehendak Allah. Kalau kita tak faham zat Allah ini adalah qadim, lepas tu zat Allah ni ada sifat-sifat seperti kudrah, iradah sebagainya, bila masuk bab af'al nanti kita pening. Perbuatan Allah ni sama ke macam perbuatan manusia? Jadi bila Imam Ghazali susun daripada zat Allah ni tak sama langsung macam makhluk, kemudian masuk sifat, ada sifat kudrah, iradah, kalam, sama, basar, ilmu, kan? Semua sifat ni kita dah tahu dah sifat Allah ni khusus untuk Allah, tak sama macam manusia sebagainya. Bila masuk af'alullah, kita akan faham terus. Af'alullah ni maksudnya Allah boleh buat, Allah boleh tak buat, dengan kehendak Allah. Maka tak adalah macam Mu'tazilah kata kalau benda ni baik wajib bagi Allah. Tak, kita kata Allah ada iradah, Allah ada kehendak. Kalau Allah rasa benda baik dan buruk tu kita punya sifat, kita yang menentukan tu baik tu buruk. Tapi bagi Allah sifat adil. Allah, semua makhluk ni adalah milik Allah, maka Allah boleh buat, Allah boleh tak buat. Seperti kita kalau ada handphone, kalau kita campak, benda tu zalim tak? Tidak. Sebab itu handphone milik kita. Kita membuat benda yang tu, kerosakan tu kita sendiri yang buat, dan kerosakan tu adalah sifat bagi handphone tersebut, bukan kita. Kita, sebab itu milik kita, kita buat, itu bukan zalim, itu bukan apa, tapi itu adalah hak kita. Itu juga dengan kita makhluk, kita milik Allah, maka Allah boleh buat apa saja kepada kita. Itu kefahaman kita, itu kefahaman daripada Imam Ghazali letak pada sifat zat, pada zat Allah Ta'ala, lepas tu masuk sifat, lepas tu yang ketiga af'alullah, dan yang terakhir adalah dia ada 4 kutub saja, aktab. Ada 4 kutub. Kutub pertama zat, yang kedua sifat, yang ketiga af'al, yang keempat tentang sam'iyat. Okey, nampak turutan dia. Bila dah kenal Allah, kita dah ma'rifatullah, maka bila masuk bab sam'iyat tak ada masalah. Kan sangat benda yang kita tak nampak, ghaib, tapi bila kita dah kenal Allah, kita dah yakin
apa yang datang daripada Nabi Muhammad SAW itu adalah daripada Allah, dan kita tahu Allah sifatnya kaza kaza kaza, maka kita akan yakin bahawa apa yang datang oleh Nabi SAW itu benar. Tentang dosa, tentang pahala, tentang syurga, tentang neraka, tentang yaumul qiyamah sebagainya, itu tak nampak di depan mata tetapi dikhabarkan oleh Nabi SAW. Tapi sebabkan Nabi itu adalah Rasul yang menyampaikan apa daripada Allah Ta'ala, maka kita akan yakin dan kita akan i'tiqad dengan betul lah. Sebab itu dinamakan sebagai i'tisad fil i'tiqad. Saya tak syarahkan dalam ni, cuma saya syarahkan susunan Imam Ghazali. Kalau kita nak mengenali kitab ini, kita boleh belajar. Kalau boleh faham bahasa Arab, kita boleh dengar rakaman Syekh Jamal Faruq di Al-Wad Jawi. Ada Syekh Jamal Faruq mensyarahkan kitab I'tisad fil i'tiqad. Kalau tak faham bahasa Arab, mungkin ada di YouTube ataupun guru-guru kita yang mengajar di sana. Saya tak pasti siapa yang mengajar, tapi mungkin ada. Okay. Dan kitab ni berbentuk begini. Ini adalah Tobak Darul Minhaj. Ini dia. Okay, Tobak Darul Minhaj. Ya, kalau kita nak cari kitab ni, banyak sangat dijual. Kat Malaysia pun ada jual, insya-Allah, sebab kitab ni sangat-sangat masyhur. Okey. Maka saya harap perkongsian ini dapat sedikit sebanyak memperkenalkan kitab yang sangat-sangat hebat ini, yang mana ulama kita Hujatul Islam mensyarahkan kitab ini supaya mudah untuk orang memahami akidah yang betul. Semoga kita semua memberi kefahaman dalam memahami ilmu, dan semoga kita semua mendapat satu i'tiqad yang betul, insya-Allah. Terima kasih.